Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang mengkritik kerajaan hari ini. Mungkin ada yang berharap kerajaan Madani, kerajaan perpaduan akan tumbang. Lebih-lebih lagi kepada puak-puak pembangkang yang cuba untuk melihat Anwar jatuh ataupun musuh-musuh politik Anwar. Tapi rupanya saudara-saudara ada satu sudut yang seluruh Malaysia, seluruh rakyat, pengundi terutamanya perlu nilai. Ini satu berita baik untuk kerajaan perpaduan, kerajaan Madani. Dan mungkin ini boleh menjadi satu pemangkin ataupun satu jaminan kemenangan untuk Anwar Ibrahim dan kerajaan sebelum PRU 16. Lagi indikator positif ekonomi kerajaan Madani. Ringgit melonjak ke paras tertinggi 6 bulan. Artikel daripada Harapan Daily bertarikh 21 April. Ringgit melonjak ke paras tertingginya dalam tempoh hampir 6 bulan berbanding dolar Amerika Syarikat. Rekod pada sesi penutup hari ini mencecah paras 4.36 ketika dunia bimbang dengan tarif yang dikenakan AS. Pelapor bernama Ringgit pada 6 petang tadi melonjak kepada 4.3670 3735 berbanding dolar AS daripada paras penutup 4.4175/4175 sebelumnya. Sebelum ini, pada 28 Oktober 2024, ringgit mencecah paras tertinggi pada 4.3605/3640 ketimbang dolar AS. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, ringgit terus mengukuh berbanding dolar AS di tengah-tengah ketidaktentuan yang memuncak berhubung isu tarif. Nampaknya penggubalan dasar AS yang tidak konsisten serta tindakan yang mencetuskan kemarahan sekutunya telah menyebabkan sentimen lemah dalam pasaran aset AS. Dalam erti kata lain, keadaan sukar dan tidak menentu sekarang telah menyebabkan ramai orang mula mengurangkan pergantungan terhadap dolar, seperti yang dilihat menerusi penurunan pegangan asing dalam bon perbendaharaan AS dan hasil perbendaharaan AS yang rendah dipetik bernama. Sehubungan itu, beliau berkata, ringgit dijangka terus mengukuh dalam tempoh terdekat ini dengan paras sokongan segera ketika ini berada pada RM4.36. Nah, ini satu berita baik untuk kerajaan Madani, kerajaan perpaduan. Disahkan indikator positif ekonomi kerajaan Madani. Ringgit melonjak ke paras tertinggi 6 bulan. Sudah pasti berita ini paling tidak digemari oleh musuh-musuh politik Anwar Ibrahim. Dan ini menunjukkan Anwar selangkah ataupun mungkin 2 langkah lebih ke depan berbanding musuh-musuh politiknya. Saudara-saudara yang saya hormati, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang, admin ucapkan. Tuan-tuan dan puan, ada satu berita yang telah menarik perhatian ramai orang. Bukan saja daripada kepimpinan kerajaan, bukan saja daripada kepimpinan pembangkang, namun bagi saya seluruh rakyat Malaysia ataupun lebih kepada penyokong PKR pasti digemparkan dengan berita ini. Dikabarkan beberapa jumlah wakil rakyat PKR telah kalah
pada pemilihan baru-baru ini. Dan dalam masa yang sama, kem yang kala ini, pemimpin-pemimpin yang kala ini, bukan saja ahli parlimen, bukan saja adun, tapi disebutkan mereka juga di kalangan kem Rafizi Ramli, yaitu sebagai timbalan Presiden PKR. Nah, saudara-saudara, apa maksud di sebalik kejutan demi kejutan di dalam pemilihan PKR peringkat cabang? Penganalisa politik Universiti Malaya Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi berpandangan bahwa kejutan-kejutan yang berlaku dalam sesi pemilihan cabang PKR boleh disifatkan dari beberapa sudut. Pertama, merupakan syarat daripada akar umbi. Akar umbi kini mahukan pemimpin yang lebih mendengar suara mereka dan mendekati isu rakyat secara langsung. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar, Nik Ahmad, tewas di kawasan yang diwakili beliau, Setiawangsa. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, tersungkur di Johor Bahru yang diwakilinya. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Adam Adli, tewas di Hang Tuah Jaya. Seorang lagi, Timbalan Menteri Perpaduan Negara, K. Saraswati, tewas dalam percobaan memenangi cabang Bukit Bintang. Pemilihan PKR di peringkat cabang pada tahun ini memperlihatkan beberapa tren. Pertama, kemenangan ketua tanpa pasukannya. Kedua, kebanyakan yang kalah adalah dari pasukan yang menyokong timbalan Presiden Rafizi Ramli. Ramai daripada mereka terdiri daripada ahli parlimen, anggota jemaah menteri dan ahli exco kerajaan negeri. Nah, saudara-saudara, apa yang buat saya tertanya-tanya? Sekiranya ahli parlimen dan adun yang kalah pada pemilihan PKR lebih-lebih lagi di kawasan sendiri menurut artikel ini, adakah dengan ini mereka sebenarnya tidak layak untuk menjadi wakil rakyat di kawasan itu? Ataupun sebenarnya mereka ini tidak bekerja? Nah, itu menjadi pertanyaan saya. Nah, kalau mereka ini benar-benar tidak bekerja, sama ada di kawasan mereka, ataupun di dalam kabinet, sebagai menteri, sebagai jemaah menteri di dalam kabinet, adakah mereka perlu disingkirkan? Nah, begitu juga antara pertanyaan paling utama saya adalah Rafizi Ramli. Disebutkan bagi kebanyakan yang kalah adalah dari pasukan yang menyokong timbalan Presiden Rafizi Ramli. Adakah dengan ini Rafizi Ramli dan kem beliau ini sebenarnya tidak mempunyai impak yang kuat di dalam PKR? Adakah mereka ini sebenarnya sepatutnya tidak berada di dalam parti PKR? Mungkinkah kalau mereka tiba-tiba sabotaj, andai katalah mereka sabotaj, Rafizi Ramli membawa kem beliau keluar daripada PKR dan membentuk parti baru? Itu pun mungkin boleh jadi juga, tapi mungkin agak mustahil juga Rafizi berani lakukan perkara sedemikian. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan pemilihan PKR baru-baru ini, apa komen Anda?